Okey, terima kasih Hazwan. Jadi bukan setakat SOP tetapi jangan lupa untuk kemaskini aplikasi MySejahtera anda dan jangan lupa untuk setiap hari kemaskini status COVID-19 anda. Di ruangan ini ada soal jawab yang perlu anda ikuti dan masa yang sama bila dah selesai barulah akan keluar di profil anda apa risiko anda pada hari tersebut. Dan dalam masa yang sama juga jangan lupa juga untuk melihat kepada status-status terkini tadi check in. Kadang-kadang setengah orang sekarang bila dah ada yang baru dah kemaskini lupa nak check out. Ada yang dah 2 hari baru teringat nak check out. Lamanya dia pergi kedai itu. Contohnya kan. Satu lagi persoalan Hani, kita sedia maklum penggunaan MySejahtera ini sangat penting dalam norma baharu kita dalam menghadapi pandemik COVID-19 ini. Dan juga persoalan sudah pastinya berkenaan apabila kita beramai-ramai pergi beriadah, contohnya di tempat air terjun, di sungai-sungai ataupun di pantai. Persoalannya Hani, bagaimana untuk kita check in ataupun imbas masuk di tempat-tempat rekreasi tersebut? Ya tak ya juga sebab ada banyak cabang, ada tempat lokasi untuk kita masuk dan keluar. Mungkin dalam sungai tak tahu. Tak ada. Kita tak tahu. Kita tak tahu tapi mungkin satu persoalan yang mungkin boleh dibangkitkan. Kalau ada yang pernah pergi sebelum ini beriadah dan terbabit juga secara langsung dalam aktiviti baru-baru ini, boleh kongsi dengan kami dan anda boleh PM kami melalui media sosial. Selamat pagi Malaysia. Betul tu Hani, dan kita sudah maklum jugalah kita sekarang ini adalah sangat penting untuk kita mengelakkan tempat-tempat yang sesak. Jangan berkumpul dalam satu tempat yang ramai sangat orang sebab kita tidak tahu Ani, sesiapa saja mungkin boleh menjadi pembawa virus COVID-19. Dan kita sekarang ini masih lagi berperang dengan pandemik COVID-19 dan virus ini masih dalam komuniti kita. Jadi kita perlu berwaspada dan jaga diri kita, jaga komuniti kita. Ya, nak pula kalau dari dulu bila kita ada banyak SOP yang perlu dipatuhi, MCO dan sebagainya, Isnin sampai Ahad tu sama je, lapang, kosong jalan. Tapi sekarang bila dah diberi kelonggaran, makanya setiap hujung minggu tu dah lebih bermakna. Ramai akan berpuas-puas untuk keluar di rumah, nak pergi ke destinasi pilihan untuk beriadah ataupun pergi membeli belah. Jadi, tapi seperti mana yang dikongsikanlah, maknanya kalau tidak ada satu keperluan yang sangat penting dan juga mendesak, diminta untuk terus kekal di rumah dan tidak pergi ke mana-mana. Tetapi kalau dah meronta-ronta ni, nak pergi boleh, tetapi dalam masa yang sekejap saja dan pastikan anda mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Itulah antara perkara yang ingin kita sampaikan dalam kita melihat kalau hujung minggu tempat riadah, tempat rekreasi di tepi pantai, di air terjun, kita lihat di media sosial sekarang ini tular gambar-gambar yang menunjukkan tempat-tempat rekreasi tersebut penuh dengan pengunjung dan mereka bersesak di kawasan tersebut, dan juga ianya menimbulkan kerisauan dalam kalangan masyarakat kita berkenaan sampai bila kita harus melihat perkara ini terus berlaku dan juga kita risau perkara ini akan terus menyebabkan lonjakan kes harian dalam negara. Ya, bayangkan situasi itu boleh berlaku lagi kerana kalau kita tahu dalam keadaan kita hidup bermasyarakat ni, segelintir dan sebahagian daripada kita dia tidak ada mempunyai masalah isu besar sangat. Betul. Tapi ada setengah daripada mereka yang kalau kita diberi melihat kepada gerak-geri masyarakat, dia akan jadi gelisah. Dia akan jadi ada semacam anxiety dan apatah lagi kita akan pergi ke arah endemik, banyak perkara kekeliruan yang boleh berlaku. Ini juga berkaitan dengan kesihatan mental yang dilalui oleh setengah masyarakat yang agak unik sebenarnya dan perlu kita hormati. Kerana itulah kita nak bincangkan lebih lanjut bersama-sama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Dr. Pamilia Lernunaden bersama kita, penolong profesor ahli psikologi klinikal Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIAM secara Skype pada waktu ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Doktor. Salam, selamat pagi Munawar dan Hani. Ya, saya. Baik, Doktor, kita sedia maklum dalam situasi semasa sekarang ini, kita masih lagi belum menang dalam kita memerangi pandemik COVID-19 dan kita masih dalam usaha untuk beralih kepada fasa endemik di mana kita perlu hidup bersama virus COVID-19 ini. Namun, apa yang kita lihat di media sosial tular beberapa gambar yang menunjukkan pengunjung sesak di tepi pantai, pengunjung sesak di tempat air terjun, tempat perkelahan, tempat rekreasi. Namun ianya menimbulkan kegelisahan, kerisauan dalam kalangan komuniti. Sampai bila kita harus dah berada dalam keadaan sebegini, Doktor?
Ya, betul. Memang apabila kita lihat berita kan kita boleh lihat bahawa ada ramai yang memang berpusu-pusu, ada ramai yang memang pergi ke tempat-tempat yang sesak dan memang bawa anak-anak semua, dan keadaan ini memang boleh menimbulkan kegelisahan dalam setiap individu juga. Terutama sekali individu-individu yang masih menjaga SOP dan juga yang masih cuba untuk tidak keluar dari rumah kalau tak ada urusan yang penting. Ini semua boleh menimbulkan perasaan gelisah, keliru seperti apa yang dilafaz oleh Hani tadi juga, dan juga boleh menimbulkan perasaan takut dan marah juga kadang-kadang. Jadi semua perasaan-perasaan ini boleh dianggap sebagai perasaan yang agak normal, tetapi kadang-kadang perasaan-perasaan ini boleh berlanjut ataupun beransur-ansur menjadi satu perasaan yang lebih ketara, di mana ia boleh juga mengganggu aktiviti seharian seseorang. Jadi adalah sangat penting untuk kita macam mana kita nak cuba untuk mengawal perasaan-perasaan yang kita semua sedang lalui. Bila kita lihat berita-berita macam tu. Ya, baik. Itulah doktor, kegelisahan yang dialami oleh mereka yang mempunyai sedia ada keselamatan mental mereka terganggu akan terjejas lebih teruk lagi kalau melihat kepada ragam masyarakat yang seolah-olah tidak mematuhi SOP yang ditetapkan. Apatah lagi kalau bagi mereka yang telah melalui episod hitam dalam kehidupan mereka, yang kehilangan orang yang tersayang disebabkan pandemik dan melalui kehidupan hari-hari dengan rasa gelisah yang tak menentu dan boleh berulang kembali walaupun pernah diubati sebelum ini. Jadi bagaimana untuk kita menyantuni masyarakat segolongan pihak yang sebegini, dalam masa yang sama tak boleh nak dielakkan juga melihat masyarakat yang lain di luar sana yang tidak mematuhi SOP dan tak pedulikan SOP ini pada waktu-waktu yang diberikan kebebasan seperti sekarang ni. Ya, sebab memang akan menimbulkan pelbagai jenis perasaan, dan juga perasaan-perasaan ini memang boleh mengakibatkan satu kesan yang sangat ketara ke atas orang, mental health ataupun kesihatan mental seseorang. Jadi apa yang saya boleh syorkan kepada golongan yang pernah melalui apa-apa masalah kesihatan mental, di samping melihat benda-benda yang berlaku di berita, kan apa yang kita boleh lakukan adalah untuk mengingati mereka bahawa apa yang berlaku di sekeliling kita memang di luar lingkungan kawalan kita. Dan apa yang berlaku di dalam kita hanyalah itu sahajalah yang kita boleh mengawal. Sebagai contoh, apa yang orang cuba buat dekat luar, betapa banyaknya mereka nak keluar dan juga betapa banyaknya mereka nak memang ada sesak dekat tempat-tempat yang sempit dan tempat-tempat yang kecil. Jadi apa yang berlaku di sana itu kita memang tidak mempunyai apa-apa kawalan, tapi apa yang kita boleh kawal adalah emosi kita, minda kita, pemikiran kita dan juga respon kita kepada benda-benda itu. Jadi kita sebagai sebagai masyarakat yang sangat prihatin, kita boleh cuba untuk sentiasa menjaga langkah-langkah keselamatan yang kita tahu. Kita boleh cuba untuk mengekalkan apa-apa langkah yang kita tahu dan dah diperuntukkan, dan kita cuba ikut SOP dengan cara yang kita boleh. Tapi kita tidak perlu pun macam untuk berasa seolah-olah kenapa orang buat macam tu, dan kita rasa macam stres dan marah sangat dan gelisah juga. Jadi apa yang kita boleh buat adalah apa yang berada dalam lingkungan kawalan kita. Apa yang berlaku di luar itu memang kita boleh cuba untuk bagi nasihat kepada orang yang di sekeliling kita, tapi kalau katakan masih orang masih hendak buat sebegitu dan tidak ingin mungkin menjaga keselamatan untuk setiap orang, mungkin itu berada di luar kawalan kita, dan apa yang kita hanya boleh buat adalah cara kita respon kepada benda itu. Jadi kita kena cuba untuk memang menjaga kesihatan mental kita di samping berdepan dengan semua yang berlaku di sekeliling kita. Dan kita sedia maklum juga pembukaan sektor sosial dan juga sektor ekonomi ini merupakan satu perkara yang akan memberi sumbangan ataupun pertumbuhan ekonomi negara. So, kita tidak lagi berkurung seperti dahulunya, namun situasi ini perlu kita ingatkan dalam fasa kita beralih ke fasa endemik ini, segala norma baru dan juga SOP perlu kita pertingkatkan pada setiap masa, sepanjang masa. Namun doktor, dalam situasi semasa sekarang ini juga kita lihat ada segelintir pihak yang merasakan seolah-olah hanya mereka sahaja yang menjaga SOP, tapi orang lain pula tak jaga SOP. Jadi bagaimana dalam situasi ini untuk kita memastikan sistem sokongan sosial dalam masyarakat memainkan peranan yang sangat penting untuk kita memastikan komuniti kita terus sejahtera, kekal dalam norma baharu dan juga dijauhi ataupun kurangnya risiko jangkitan COVID-19. Doktor.
Jadi terima kasih Munawar. Saya rasa apa yang kita boleh buat sekarang adalah di dalam masyarakat kita yang kecil sekarang ni, sebab kita ada banyak lapisan masyarakat kan. Jadi dalam masyarakat kita yang di sekeliling kita, iaitu keluarga kita, kawan-kawan kita dan rakan sekerja kita, apa yang kita boleh buat adalah untuk mungkin cuba mengingati satu sama lain tentang keselamatan yang perlu diambil, langkah-langkah keselamatan yang perlu kita ikuti, dan juga kita boleh cuba untuk memberi sokongan social system, social support juga kepada setiap orang di sekeliling kita, dan juga kita boleh juga untuk memang kita akan nampak orang di sekeliling kita yang mungkin walaupun ini berlaku sebab kita nak cuba untuk membangunkan sektor ekonomi, sektor sosial semua kan, tetapi ada juga yang mungkin tidak mempraktikkan kesederhanaan, dan dengan begitu cepatnya nak pergi untuk ada banyak crowded places yang diorang nak pergi tiba-tiba kan. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh cuba untuk, kalau katakan benda itu berlaku dalam lingkungan sosial kita, kita boleh mungkin untuk memberi kesedaran kepada mereka. Jadi apabila kita lihat benda itu berlaku dan mungkin orang-orang yang terlibat itu bukan berada dalam lingkungan sosial kita, maka itu memang di luar bidang kuasa kita, dan kita hanya boleh cuba untuk memberi kesedaran di dalam komuniti kita yang kita ada. Mungkin kalau katakan di tempat kerja ke, sekolah ataupun universiti ke, tempat mana-mana, yang itu yang kita boleh cuba untuk beri kesedaran. Macam apabila tiada keperluan untuk datang ke office, katakan dia bukan satu yang sangat urgent ke, mungkin itu boleh ditunda ke. Kalau katakan tiada urusan penting untuk keluar dari rumah ke, itu kita boleh pertimbangkan sama ada kita nak keluar ke tak. Jadi semua benda tu kita kena cuba mempunyai keprihatinan, sebab memang benda ni endemik dan belum tamat lagi, dan memang sesuatu yang akan berada dalam kita, dengan kita. So hidup bersama virus ini. Jadi kita kena tahu macam mana nak adapt. Kalau kita lihat 4 langkah tu kan, kita ada macam alter, ataupun kita cuba untuk macam ubah situasi, ataupun kalau kita cuba untuk kita ada macam accept, ataupun macam maksudnya kita terima je apa yang berlaku, ataupun kita cuba untuk adapt, ataupun adapt itu yang paling yang paling ketara yang kita boleh buat sekarang. Jadi maksudnya kita sekarang ni terima, tetapi dengan cara-cara yang kita boleh membuat pengubahsuaian dalam hidup kita. Penerimaan dengan sedikit pengubahsuaian. Sebab bukan semua benda kita boleh elak juga kan. So bukan semua benda kita boleh elak. Jadi macam mana kita boleh terima di samping ubahsuai diri kita. Okey, kita mohon panduan daripada doktor bagaimana untuk kita terima, mengubahsuai dan beradaptasi dengan situasi ini, kerana kita akan hidup bersama dengan virus ini sampailah bila-bila bermulai sekarang ini. Cuma bagaimana kita mengubah minda kita untuk terima pada waktu ini, khusus bagi mereka yang mempunyai masalah kegelisahan sama ada kronik ataupun berada di tengah-tengah ataupun baru saja pulih daripada kegelisahan tersebut. Kerana kita manusia ini ada dua pilihan kan doktor, kita boleh memilih. Contohnya bagi mereka yang sudah pun divaksin, selesai divaksinasi untuk 2 dos, mereka akan buat alarm 14 hari siap bagi reminder ni. Hari tu boleh keluar, dia kata mari jom kita dine in, dia dah bagi reminder dekat telefon dia. Okey, ada juga golongan yang mempunyai pilihan, dia kata walaupun saya dah lengkap selepas dos 14 hari tempoh menunggu tu, tapi memilih untuk tidak keluar sebab memikirkan kita hidup bersama virus, tak nak mengambil risiko kerana menjaga kesihatan. Hidup satu pilihan, bagaimana untuk kita terima khusus bagi mereka yang memang sememangnya mempunyai masalah kegelisahan ini khususnya. Okey, terima kasih Hani. Memang betul tu apa yang Hani cakap tu tadi. Sebab memang ada 2 jenis sikap yang akan diambil oleh ramai orang kan. Sama ada dia akan lebih prihatin lepas 2 dos. Okey, saya akan, walaupun dah habis kuarantin, tak bermaksudnya itu satu hari yang okey, saya akan keluar sekarang, macam let loose macam tu. Tapi ada satu lagi golongan yang di mana mereka akan fikir bahawa okey, walaupun dah 14 hari, itu bermaksudnya saya masih kena prihatin, kena hati-hati. Sebenarnya apa yang orang kurang sedar adalah bahawa
selepas kita habiskan 2 dos kan, sistem imun kita masih sedang mengalami satu proses untuk menjadi lebih kuat, masih dalam proses untuk menjadi lebih kuat dan juga untuk satu proses penguasaan sebenarnya. Dia belum lagi secara tiba-tiba 14 hari dia dah kuat sekarang boleh keluar. Dia bukan macam tu sebenarnya. Dia masih dalam satu proses di mana kita kena membuatkan ataupun membiarkan tubuh kita untuk bersesuaian, lepas tu untuk meningkatkan balik tahap sistem imun kita. Dan kita perlu bagi tubuh kita masa untuk meningkatkan imun sistem kita. Kadang-kadang ada setengah orang mungkin akan ambil 1 bulan ke ataupun tengok beberapa minggu kan, bukan saja 14 hari. Jadi kita kena cuba untuk tabah dan memang jangan begitu nak keluar, dan juga kalau katakanlah dia bukan urusan yang penting, sebab kita kena bagi masa untuk sistem imun kita untuk memang develop dan juga untuk menjadi lebih kuat, supaya apabila kita keluar nanti dia masih boleh bertentang dengan virus itu. Jadi macam mana kita nak cuba untuk menghadapi kegelisahan itu kan, seperti apa yang dicakap oleh Hani tadi. Sebenarnya situasi-situasi ini boleh menyerlahkan dua situasi dalam diri kita. Sama ada dia akan menyerlahkan versi diri kita yang terbaik ataupun versi diri kita yang paling nervous dan paling panik. Jadi antara dua ni akan berlaku dalam setiap individu. Sama ada dia akan rasa selepas pandemik ini saya berasa saya seolah-olah ada post traumatic growth, ataupun saya mempunyai satu kesihatan mental yang semakin berkembang, ataupun ada golongan yang mungkin akan rasa saya berasa bertambah panik dan gelisah dan nervous selepas pandemik dalam tahun 2021. Jadi apa yang kita boleh buat adalah walau apa jua versi yang kita ada sekarang, kita cuba tengok macam mana kalau katakan saya dalam golongan kedua tu, macam mana saya boleh perbaiki. Tapi apa jua yang berlaku, ini semua membuatkan kita mengenal diri kita dengan begitu baik sekali. Kita boleh tahu apakah diri saya sekarang, apa yang perlu dibaiki, apakah kekuatan, apakah kelemahan saya. Jadi satu tips lah yang sangat membantu saya adalah satu pendekatan psikologi yang dipanggil acceptance and commitment therapy. Jadi penerimaan dan komitmen terapi ini. Jadi apa yang berlaku di sini adalah dia kata macam ni, cuba kita untuk jangan menafikan ataupun kita cuba untuk mengelak perasaan negatif. Tetapi di samping itu kita cuba untuk terima kalau katakan kita mempunyai satu perasaan-perasaan yang negatif dan gelisah. Kita tidak cuba untuk menafikan, sebab lebih banyak kita menafikan lebih kuat emosi itu. Dan kita jangan cuba untuk, macam sebagai contoh kan, apa yang saya cakap hari itu kan, macam kalau kita cuba untuk fikir, saya tak nak fikir pasal gajah warna pink. Memang kita akan nampak gajah warna pink sekarang. Sebab kita asyik macam cuba menafikan kan, mengelak. Jadi kita jangan menafikan dan push emosi itu. Di samping itu, kita cuba untuk menerima dan acknowledge dan mengakui sekarang saya sedang melalui perasaan gelisah. Saya tidak rasa selesa sekarang. Langkah kedua adalah kita cuba tanya diri kita, apakah sebenarnya yang membuatkan saya rasa macam sebegini? Saya rasa takut. Okey, kenapa saya rasa takut? Saya rasa takut sebab takut kalau saya akan dapat dijangkiti. Okey, apa yang berlaku kalau katakan anda dijangkiti? Saya takut saya akan bawa virus ini ke rumah dan menjangkiti semua ahli keluarga saya. Jadi itu adalah satu ketakutan yang valid dan normal. Tetapi apabila dia efek ataupun mempunyai kesan ke atas aktiviti seharian kita, kita tidak dapat berfungsi. Itu yang memang kegelisahan yang teramat sangat yang tidak dapat dikawal. Itulah yang kita kena cuba untuk membuat beberapa perkara. Apa yang Pam juga cuba untuk praktiskan adalah satu tips yang senang. Kita boleh praktiskan satu perlafasan positif dengan menggunakan perkataan ya tetapi. Sebenarnya macam ni, ya memang ada ramai orang di dekat luar dan memang sesak sangat dekat luar dan memang ada risiko yang tinggi. Tetapi dengan izin Tuhan, saya memang sudah menjaga langkah-langkah keselamatan saya. Saya mengikut SOP. Jadi, saya pun dah divaksinasi. Saya akan selamat selalu. Jadi, ya tetapi. Ya memang banyak perkara berlaku. Benda ni jadi endemik pun. Tetapi, saya sudah pun mengambil langkah-langkah keselamatan dan memang kita akan cuba untuk mengharungi benda ni. Jadi, ya tetapi. Dan
Ada klien-klien PAM yang cakap, yelah memang kita boleh cuba untuk cakap macam tu bila hati kita tabah, tapi bila kita sedang gelisah, tak boleh fikir pasal apa kita nak cakap atau lafaz. Jadi apa yang PAM cuba untuk bagi cadangan kan kepada klien PAM adalah cuba kita rekod guna handphone kita sebagai prevention ataupun pencegahan. So kita ada macam SOS recording. So kita cuba pergi ke sound recorder dan rekod macam sekarang anda rasa gelisah. Ya, memang rasa takut, tetapi kita boleh harungi. Dan memang ada klien PAM yang pernah buat macam tu. Dia ada recording tu. Jadi apabila dia rasa gelisah, dia akan play. Dia sendiri melafaz. So benda tu pun boleh membantu kita dalam kegelisahan itu. Boleh membantu doktor. Saya nak cuba dah doktor. Untuk kita mengharungi hari-hari kita, sebab kita ada waktu kita di atas, ada waktu kita rasa down, jatuh kan. Jadi itu pun boleh diguna, diaplikasikan dalam kehidupan sebab kita sentiasa dalam state of mind yang stabil, dan yang paling utama adalah untuk kita melalui kehidupan dengan rasa lebih lapang. Bagus doktor, nanti kita boleh amalkan. Saya suka dengar penjelasan daripada doktor. Banyak sebenarnya pendekatan-pendekatan yang telah diwar-warkan kepada penonton bagaimana untuk kita menangani kegelisahan. Tapi bila kita menyentuh berkenaan aspek rasa negatif, rasa marah, rasa kegelisahan ini, media sosial juga sangat memainkan peranan yang cukup besar doktor. Sebab kita sedia maklum bagaimana impak media sosial ini kepada kesejahteraan emosi dan mental khususnya dalam tempoh pandemik ini. Jadi bagaimana untuk kita war-warkan kepada masyarakat untuk kita memanfaatkan penggunaan media sosial untuk kita berkongsi perkara-perkara yang sahih, perkara-perkara yang memberi aura yang positif supaya kita dapat mengelakkan kegelisahan ataupun kegusaran dalam kalangan masyarakat doktor. Ya, memang betul Munawar, apa yang Munawar cakap tadi, sebab memang media sosial pun boleh menjadi salah satu punca yang membuatkan orang rasa gelisah, sebab dia akan terima banyak WhatsApp group and then ada banyak dari Facebook ke ataupun banyak-banyak jenis social media, dan mereka akan tengok ada pelbagai jenis berita. Ada juga berita yang mungkin palsu ataupun ada juga berita yang memang sahih. Jadi sebelum kita nak forwardkan, cuba kita kenal pasti dahulu dari mana source dia, dari mana punca, dari datangnya dari mana. Lepas itu cuba kita fikirkan satu tips yang paling penting ataupun paling sangat membantu adalah THINK kan, THINK, think ataupun think. Kita cuba fikirkan sebelum kita forward, iaitu T, adakah benda itu true? Dia betul ke benda ni yang saya nak forward? H, adakah benda ni helpful? Yang ni akan membantu ke ahli keluarga saya ataupun yang akan membuatkan ayah saya ke makcik saya ke mak saya rasa lebih stres. Lagi satu, I, benda ni important ke, penting sangat ke saya kena forward benda ni hari ni juga pada waktu malam sebelum tidur. Kita boleh tanya diri. Selepas itu N, benda ni necessary ke, memang sangat penting dan perlu ke kita forward sekarang, ataupun orang ramai memang dah tahu dah kita perlu ke saya masih forwardkan benda-benda macam ni yang mungkin akan menimbulkan kegelisahan yang lebih. Dan K, adakah benda ni kind ataupun memang menimbulkan perasaan-perasaan yang baik dan positif dalam diri seseorang. Jadi sebelum kita forwardkan apa jua message, tak kira kalau dia message pasal COVID pun ataupun message pasal gossip ke apa-apa message pun, sebelum tu kita cuba tanya diri 5 huruf itu, THINK. Yang tu pun boleh membantu jugalah. Di sebaliknya, apa yang kita boleh semua buat sekarang untuk hari ni weekend kan, apa yang kita boleh buat adalah cuba untuk hantar message kepada family member dan WhatsApp group kita untuk cakap sesuatu yang positif, yang bagus dan mungkin akan meningkatkan semangat. We can do this, we can get through this pandemic. Something macam tu kot boleh juga membantu diri kita. Sebab fikiran kita ni sangat penting. Dia boleh memang memberi kesan yang sangat ketara ke atas sistem saraf dan juga sistem imun kita. Memang dari segi saintifik, ini berdasarkan teori psychoneuroimmunology. Maksudnya, psikologi kita ataupun pemikiran kita mempunyai kesan yang secara tidak langsung sangat kuat ke atas sistem saraf, itu neuro, dan juga di sebaliknya ke atas sistem imun. Jadi, apabila minda kita tu tidak kuat dan sihat, dia memang boleh efek kita punya immunity juga. Dan itu sesuatu yang kita memang perlukan sekarang dengan banyak. Jadi, cara kita berfikir itu memang sesuatu yang sangat penting.
yang boleh mengakibatkan satu domino effect dalam seluruh badan kita. Okey, baik. Jadi itu dia, banyak kita dah belajar dengan doktor pada pagi ini dan diharapkan anda boleh mengguna pakai apa yang telah pun disarankan. Kita kena cuba baru kita tahu. Betul. Kalau kita setakat mendengar tapi kita tak bertindak pun tak guna juga. Jadi lakukan sekarang dan ini merupakan ilmu yang kita tambah hari ini untuk kemaslahatan kita bersama dan juga pemikiran yang lebih positif lagi selepas ini. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Dr. Pamilia Lordunathan, penolong profesor yang juga merupakan ahli psikologi klinikal Jabatan Psikologi Kuliah Ilmu Wahyu dan Sains Kemanusiaan UIM. Terima kasih sekali lagi Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih Hani. Salam. Ya. Okey, Banyak baik. ilmu baru kita belajar pada hari ini. Betul. Doktor tadi mengetengahkan pendekatan think dan juga pendekatan ya tetapi. Betul. Itu boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita untuk kita saling mengingatkan sama kita betapa penting untuk kita mematuhi SOP dan juga amalan norma baru. Betul. Dan juga MKN juga ya, hari-hari banyak. Hani. Selalu boleh pesanan pada kita melalui SMS, meskipun kita ni telah lengkap divaksin dan diberikan beberapa kelonggaran, jangan kita leka, terus patuhi SOP bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 dan dalam masa yang sama pastikan pengudaraan yang baik di persekitaran anda, pakai pelitup muka di kawasan umum, jaga jarak fizikal selamat dan elakkan aktiviti berkumpulan. Jadi tak ada alasan untuk kita semua untuk tidak mematuhi SOP kerana pihak kerajaan sentiasa memberikan peringatan kepada kita setiap hari. Majlis Keselamatan Negara MKN memberikan mesej kepada kita walaupun dalam situasi kita masih lagi berperangan pandemik COVID-19 ini dan juga mesej-mesej input yang diberikan oleh pihak MKN ini adalah sangat penting untuk kita memberi peringatan kepada diri kita semua. Ya, okey, baik. Jadi